Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua anak-anak pelajar, tuan-tuan, puan-puan? Okey, diharapkan semuanya sihat-sihat sentiasa insya-Allah dan sentiasa berada dalam keadaan ceria-ceria. Baik, alhamdulillah insya-Allah hari ini kita akan meneruskan sesi pengajaran dan juga pembelajaran kita. Okey, di channel Encik Isma. Okey, pada yang kali pertama menonton channel ini, okey, diharapkan boleh tekan subscribe dan juga tekan loceng sebagai tanda sokongan. Dan pada yang dah subscribe, yang dah lama mengikuti channel Encik Isma, jutaan terima kasih diucapkan kerana sokongan anda lah yang menjadikan cikgu lebih bersemangat untuk menghasilkan video-video pengajaran dan juga pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk membantu pelajar untuk belajar subjek geografi. Baik, okey. InsyaAllah, seperti yang kita dah nyatakan, hari ini kita masuk geografi tingkatan 1. Kita sambungan bab 12 tentang sumber air. Dan hari ini kita sambung subtopik 12.4. Okey, apa tu topik 12.4 ni, pelajar? Okey, ini dia. 12.4 berkaitan tentang langkah-langkah mengurangkan krisis air. Okey, jadinya pada subjek ini, pada subtopik pada kali ini, kita nak belajar dan juga kita nak melihat okey, apakah langkah-langkah yang boleh kita amalkan, langkah-langkah yang boleh kita laksanakan atau boleh kita bagi tahu orang kat luar sana bagi mengurangkan kesan krisis air. Baik, mari kita sama-sama bincangkan subtopik kali ini. Dan pastikan di akhir pembelajaran nanti, di akhir video ni, pelajar-pelajar boleh senaraikan apakah langkah tersebut dan boleh huraikan, boleh terangkan kepada orang kat luar sana langkah-langkahnya. Okey, baik, insya-Allah. Baik, ni dia 12.4 langkah-langkah mengurangkan kesan krisis air. Baik, ada berapa situ? 1 2 3 4 5. Ada 5 langkah yang boleh kita amalkan, yang boleh kita laksanakan untuk memastikan krisis air ini berkurangan. Apa dia? Itu dia, memelihara dan memulihara kawasan tadahan hujan. Apa itu kawasan tadahan hujan? Nanti kita bincangkan, nanti kita akan terangkan. Penguatkuasaan undang-undang. Macam mana pula penguatkuasaan undang-undang ni boleh kurangkan kesan krisis air? Kita akan bincangkan juga lepas ni. Kempen kesedaran alam sekitar pun kita akan bincangkan. Meneroka air bawah tanah. Apa itu air bawah tanah? Macam mana nak teroka air bawah tanah? Dan yang terakhir, merawat air. Oh, punya air boleh dirawat juga. Sakit ke air ni? Nanti kita sama-sama bincangkan. Baik, kita pergi yang pertama dahulu. Ini dia. Dikatakan memelihara kawasan tadahan hujan. Kawasan tadahan air perlu kita pelihara, perlu kita jaga kerana kawasan tadahan air inilah yang memberikan sumber air, yang membekalkan sumber air yang bersih, yang baik. Okey. Apa tu kawasan tadahan hujan? Ini dia. Hutan di kawasan tanah tinggi merupakan kawasan tadahan hujan. Jadi kita tahu dah kawasan-kawasan hutan tu, kawasan tanah tinggi ke tanah rendah ke, kebiasaannya tak kisahlah. Tapi yang paling utama kawasan tanah tinggi lah. Kawasan tanah rendah pun sama juga. Okey, tapi kat sini utamanya kawasan tanah tinggi. Ia merupakan kawasan tadahan hujan. Oh, baru tahu. Jadi, kena jagalah hutan kita ni. Kena peliharalah hutan kita ni. Kena jaga macam mana? Kena pelihara macam mana? Jaga dan pelihara daripada sebarang bentuk pencerobohan yang tidak berlesen, tidak bersistematik, yang tidak terancang. Ini yang perlu jaga. Sebab kadang-kadang ada juga kawasan hutan yang diteroka, tapi yang mendapat lesen, yang terancang, yang sistematik tak ada masalah. Dia tidak akan mendatangkan kesan ataupun mudarat yang besar. Yang ini masalah pencerobohan yang tidak berlesen, yang secara haram, yang tidak terancang, yang tidak mendapat kebenaran. Itu yang kena jaga. Okey? Baik. Kenapa kena jaga? Sebab penting untuk memastikan sumber bekalan air bersih sentiasa cukup dan berterusan. Maksud dia terusan ni, orang 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang boleh guna lagi. Ada lagi sungai, ada lagi tasik. Tu berterusan. Ini ada, tapi semakin lama makin kecil, makin cetek, air pun makin kurang.
Itu yang kita tak nak. Sebab itu penting untuk pastikan sentiasa cukup dan berterusan. Sebab tu kat berterusan sebelah tu, dia kuningkan sikit, dia pekatkan sikit. Penting. Penting, okey. Contoh, ni dia bagi sikit contoh kawasan hutan seluas 1,600 hektar. Di Padang Terap, Kedah, merupakan kawasan tanah hujan penting bagi empangan pedu. Okey, kat Kedah dia ada satu kawasan hutan, kawasan Padang Terap tu penting. Untuk membekalkan sumber air yang bersih kawasan empangan pedu. Baik, itu contoh. Okey, boleh. Itu yang pertama tadi, memelihara kawasan tadan hujan. Apa tu kawasan tadan hujan? Okey, dah bagi tahu tadi bahawa kawasan tadan hujan ni adalah kawasan hutan di kawasan tanah tinggi ataupun kawasan hutan lah. Jadi depan ni kena jaga hutan. Baik, habis yang pertama. Baik, kita pergi pula kepada yang kedua. Okey, apakah langkah yang kedua? Ini dia penguasaan undang-undang alam sekitar. Kita dah tahu tadi kan, untuk elakkan pencerobohan. Tetapi masih ada juga individu, masih ada juga lagi kelompok manusia yang tidak bertanggungjawab, yang mementingkan keuntungan semata-mata, yang rakus untuk mencari untung, yang menyebabkan kawasan hutan masih ada yang diteroka, masih ada yang diceroboh secara haram, secara tidak terancang. Sebab itulah pentingnya penguatkuasaan undang-undang. Okey, undang-undang dah ada, tapi kuasa tu kurang. Masalah juga. Jadi sebab itu yang kedua ni dijadikan penguatkuasaan. Dia letak depan sekali. Itu penting. Jabatan Alam Sekitar perlu menjalankan pemantauan yang lebih kerap, terutama terhadap kawasan kilang-kilang yang beroperasi berhampiran dengan sumber air. Okey, pemantauan yang lebih kerap. Cikgu tambah lagi pemantauan yang bersistematik, pemantauan yang berstrategik. Kenapa cikgu tambah lagi sistematik dan strategi? Bermaksud kita ada sistem. Kalau kita buat pemantauan, kita buat jadual. Jadual tu pula kita dah buat selama setahun. Kadang-kadang ni ada syarikat ni ataupun individu ni bijak juga. Dia dah tahu orang ni dah buat pemantauan, so dia tak melakukan kesalahan. Tapi kalau ada strategi, ada sistem yang baik, so kita boleh menangkap ataupun memantau untuk memastikan kawasan-kawasan kilang terutamanya yang beroperasi kawasan sumber air ni tidak melanggar peraturan. Tidak mencemarkan, tidak menyebabkan berlakunya pencemaran yang seterusnya akan mengakibatkan berlaku krisis air. Baik, Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 boleh dikenakan kepada pengilang. Ni kawasan kilang. Mana-mana kawasan kilang yang melanggar SOP, yang melanggar peraturan, tidak mematuhi undang-undang, mereka boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974, iaitu sekiranya gagal mematuhi, mereka boleh dikenakan denda yang berat dalam bentuk kewangan ataupun boleh juga dipenjara. Dia ada akta, dah boleh tengok. Okey, boleh search apa tu Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Apakah yang akan dikenakan? Okey, yang ini dikenakan pada pihak yang tidak mematuhi peraturan. Jadi kita yang patuhi peraturan, yang tak buat salah, tak perlulah takut. Kan? Jadi masalah kan ni, kita yang tak buat salah pun jadi takut lah, marah pula. Kenapa ada akta ni? Baguslah akta-akta ni. Nak memastikan sumber air kita, alam sekitar kita bagus. Okey, ini salah satu lah. Ada banyak lagi akta atau undang-undang yang berkaitan dengan untuk memastikan sumber air ni. Okey, ada juga akta berkaitan dengan hutan supaya tidak boleh diceroboh kawasan hutan tertentu. Ada juga akta berkaitan dengan perlesenan sekiranya ingin meneroka kawasan hutan. Sebanyak lagi. Ini salah satu contoh sahaja. Baik, itu nombor 2. Baik, yang 3 seterusnya. Langkah seterusnya adalah merawat semula air kumbahan. Ini rawatan air. Bukan menunjukkan air tu sakit. Kita dah guna air, lepas tu kita salurkan pula air tu. So air tu dah tercemar lah sikit, dah ada bahan-bahan air. Jadi kita kena rawat. Ni contohnya rawatan air kumbahan ialah proses bahan pepejal yang diasingkan. Dah asing, dirawat. Dah rawat, tapis pula sekali. Barulah dilepaskan ke kawasan sungai. Ini lebih kepada kawasan-kawasan kilang, kawasan-kawasan industrial ataupun perumahan-perumahan. So sama juga kat rumah kita, asingkan dulu sistem pepejal. Okey, kita boleh rawat sendiri, macam buat penapis kita sendiri supaya air yang keluar daripada sinki rumah kita tu lebih bersih. Sekiranya ada minyak, asingkan yang berminyak tu ni supaya air tu yang keluar tak akan
Ya, sebab kita tahu bahawa air yang keluar pada sinki rumah kita akan mengalir ke longkang. Longkang pula akan bawa pergi masuk ke sungai. Jadi sebab itulah pentingnya untuk kita merawat. Dan ini khas yang dibuat oleh ahli syarikat-syarikat tertentulah. Ni dia, bertujuan supaya air sungai menjadi bersih dan selamat digunakan oleh kita lah pula, manusia. Sebab itulah kat rumah pun boleh amalkan. Nak basuh tangan ataupun nak cuci pinggan tu ni, asingkan dulu bahan-bahan yang sepatutnya supaya air yang mengalir daripada luar rumah kita cantik. Contoh-contoh, saya ambil contoh negara Jepun dia sangat cantik. Dekat setiap rumah, kawasan perumahan ni, dia ada satu sistem air yang dialirkan keluar daripada rumah tu sendiri mesti air yang bersih. Sekiranya tak bersih, boleh dikenakan tindakan undang-undang. Kita tak ada sampai situ. Tapi kita boleh. Maksudnya kita boleh laksanakan idea tu, benda yang baik kan. Contoh IWK, iaitu Indah Water Consortium. Ni kita tahulah syarikat Indah Water kan, yang berfungsi untuk merawat dan menyelenggara sistem perawatan air kumbahan. Air najis kita lah, besar ke kecil ke, dia yang akan menguruskan. So kita bayarlah dari sikit oleh khidmat yang diberikan. Okay. Baik. So jadi kita dah ada 3. Jadi ada lagi 2 lagi. 2 lagi langkah-langkah. Okay. Ingat yang pertama tadi adalah apa dia? Kawasan tadahan hujan. Okey, kawasan tadahan hujan kita perlu jaga. Yang kedua tadi penguasaan undang-undang. Perlu adanya penguasaan undang-undang pada individu yang tak bertanggungjawab, yang degil juga. Yang setia juga melanggar peraturan menyebabkan berlakunya pencemaran dan seterusnya. Yang ketiga tadi rawatan air kumbahan. Kita merawat air yang keluar pada rumah kita, pada kilang ke ataupun mana-mana kawasan-kawasan pedestrian, supaya air yang mengalir masuk ke dalam sungai itu lebih bersih dan lebih selamat untuk digunakan oleh kita kembali. Okey, baik, kita pergi pula kepada langkah yang keempat. Apa dia langkah keempat? Ini dia, pendidikan dan kempen alam sekitar. Tadi masa mula slide je nampak dia kat kempen ni alam sekitar je kan. Kita tambah pendidikan. Kenapa perlunya pendidikan? Kempen alam sekitar. Ia untuk kita mendidik, terutamanya golongan-golongan muda. Awak lah. Okey. Awak lah perlu dididik sebab awak akan menjadi golongan dewasa nanti. Okay, sekejap. Kenapa tak bergerak slide? Ni, pendidikan perlu. Untuk kita memupuk kesedaran tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Termasuklah sumber air. Contoh ni dia. Penerapan dalam mata pelajaran geografi. Sebab tu tingkatan 1 hingga tingkatan 3 wajib ambil subjek geografi. Tingkatan 4 pilihan. 1-3 wajib 3 tahun. Kita terapkan ilmu-ilmu pendidikan tentang alam sekitar. Okey. Okey, ini untuk awak lah. Tapi orang yang kat luar sana yang dah bekerja, time sekolah dulu, belajarlah. Kan? Tapi dah dewasa, dah bekerja, dia lupa. Sebab tu penting juga adanya kempen kesedaran alam sekitar. Perlu dilaksanakan. Seperti gotong royong, bersihkan sungai, cintai alam sekitar kita, ceramah-ceramah yang diadakan, pertandingan melukis poster, contohkan bila ada hari bumi kan. Okay. Kempen kesedaran ni penting. Okay. Kalau macam ni pendidikan lebih kepada pelajar-pelajar sekolah. Dia dapat pendidikan, dia dapat ilmu. Tapi untuk orang yang kat luar sana, orang yang dewasa, syarikat-syarikat, kadang-kadang mereka terlalu rakus untuk mencari keuntungan, untuk mencapai pembangunan. Tetapi mereka tak sedar bahawa tindakan mereka menyebabkan alam sekitar terjejas, yang boleh menyebabkan berlakunya konflik ataupun krisis-krisis yang buruk. Jadi itu pentingnya kempen kesedaran alam sekitar. Dan kempen ni biasanya dijalankan oleh kerajaan lah. Melalui TV-TV, syarikat televisyen kan. Ada iklan-iklan. Iklan ikan belacak. Tak tahu ada lagi tak sekarang ni kan. Iklan cintai sungai kita, kartun, macam-macam iklan kan. Tetapi sebenarnya di zaman sains dan teknologi ni, maklumat di hujung jari, anda juga sebagai seorang pelajar boleh juga melaksanakan kempen kesedaran ni. Macam mana? Main WhatsApp tak? Main Twitter tak? Main Facebook tak? Facebook tak, jarang ada. Tapi Instagram ada kan? Telegram ada kan? Jadi gunakan medium-medium ni sebenarnya untuk memberi kesedaran, buat kempen kesedaran sendiri. Pelajar-pelajar boleh buat contoh kat status WhatsApp. Bagi tahu. Hari ni yang bagi tahu, jimatkan penggunaan air, guna hanya perlu sahaja. Ataupun tadah air hujan untuk guna basuh kereta, untuk cuci pula dah, untuk siram bunga. Tu pelajar boleh buat. Buat kat WhatsApp status, WhatsApp Instagram, Instagram status dekat Facebook.
Instagram, Twitter, boleh sebenarnya. Lepas ni harap-harap pelajar dalam ni boleh amalkan. Dalam sehari tu buatlah satu status. Kan? Tu walaupun tak kisahlah berapa orang yang baca ke, yang tengok ke. At least ada daripada kita. Inisiatif kita ni nak bagi kesedaran pada orang. InsyaAllah kalau kita bagi ilmu yang bermanfaat, Allah akan mudahkan lagi urusan kita, insyaAllah. Jadi pelajar lepas ni boleh buat. Dekat status WhatsApp, status Facebook, status Instagram, status Twitter ataupun Telegram. Ataupun seminggu 2 kali cukup lah. Buat kempen berkaitan dengan kesedaran tentang alam sekitar. Dan kempen ni saja bukan saja alam sekitar, macam-macam kempen kesedaran lah. Kan? Gunakan bahasa yang baik, macam-macam lagi lah. Tak nak sentuh. Okey? Okey. Baik, itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, meneroka air bawah. Air bawah tanah. Yang kita tahu, kita belajar sebelum ni, ada 2 sumber air, iaitu air permukaan dan juga air bawah tanah. Dan sumber air bawah tanah ni, dekat Malaysia ni, baru hanya 3% saja. Nampak? Malaysia merupakan salah sebuah negara yang kaya dengan sumber air bawah tanah. Tetapi kita hanya menggunakan lebih kurang 3% sahaja sumber air bawah tanah kita sekarang ni yang diteroka. Ada lagi 97%. Banyak tu. Jadinya penggunaan air bawah tanah ni sebenarnya mampu digunakan sehingga 6 bilion meter padu setahun. Banyak tu. Okey. Contoh penterokan air bawah tanah yang telah banyak digunakan di negeri Selangor dan juga Kelantan. Kat Kelantan lama dah ada buat. Dia panggil air boring. Bukan boring bosan tu, air boring. Maksud dia kat kawasan-kawasan kampung saya pernah pergi, dia cari kalau ada sumber air, dia tahu bawah tu ada sumber air bawah tanah. Jadi dia masukkan paip dalam tu, gali sampai air tu keluar. Lepas tu dia masukkan sistem paip dia. So kat rumah dia guna air bawah tanah. Jimat bil air dia juga, dan juga dia menggunakan air yang semula jadi, lebih bersih. Baik air bawah tanah ni kat Selangor pun dah mula untuk meneroka air bawah tanah, sebab Selangor ni antara negeri yang banyak penduduk dan juga mengalami kerap jugalah mengalami krisis air. Sebab negeri dia tak ada besar mana, tapi penduduk dia ramai. Banyak dah kawasan-kawasan hutan yang telah diteroka, yang telah diceroboh, menyebabkan sumber air dia berkurangan. Jadi dia terpaksa untuk meneroka air bawah tanah. Okey. Jadi itu adalah 5 langkah yang boleh digunakan untuk mengurangkan kesan krisis air. Itu yang pertama tadi, kita menjaga kawasan taran hujan. Kedua tadi, kita menguatkuasakan undang-undang kepada individu atau kelompok manusia yang degil ni, menyebabkan pencemaran, menyebabkan berlakunya masalah krisis air. Yang ketiga tadi, kita dengan merawat sistem air kumbahan kita. Keempat tadi, apa dia? Kawasan taran hujan, penguatkuasaan undang-undang, merawat sistem air kumbahan, kempen kesedaran, dan yang terakhir tadi, meneroka air bawah tanah. Okey, dan ini sedikit info lah manfaat konsumsi air putih ataupun manfaat mengamalkan minum air putih. Ini dia, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada info tentang air putih. Membersihkan usus, terbebas dari zat-zat yang tidak baik. Sebab sekarang ni budak-budak ramai-ramai lah, awak ni kan banyak suka minum air manis. Bukan tak boleh air manis, boleh, tapi banyakkan air bersih. Sebab air bersih ni lebih bagus. Pertama tadi, membersihkan usus, menghilangkan toksik. Kerana kita makanan kita setiap hari tu banyak toksik. Jadi kita minum air putih ni, jadi bersih. Mencegah sakit kepala, sebab dalam air tu ada kandungan oksigen. Otak kita memerlukan oksigen. Jadi kita banyak minum air putih, banyak oksigen sampai ke otak kita. Terutamanya kepada para pelajar, bagus. Sebab tu lah jadi tak mengantuk. Minum air putih banyak. Mempercepatkan metabolisme, yang mana kalau kita minum air putih, terutamanya air suam ataupun air hangat, ianya boleh meningkatkan 24% sistem metabolisme. Bila sistem metabolisme kita meningkat, ianya boleh menurunkan berat badan anda. Senang je nak turun berat badan. Banyak minum air masak, sekurang-kurangnya 7 liter ataupun 10 cawan. Atau 7 cawan. Tapi cikgu biasa minum 10 cawan lah, yang 350 ml. Minumkan banyak air putih, sebab dia boleh menghilangkan lemak jenuh ataupun lemak tepu dalam badan. Dan seterusnya, air memproduksikan sel darah merah. Bagus, sel darah merah. Sebenarnya air putih ni banyak manfaat. Jadi lepas ni, cubalah kita sama-sama lah, mengamalkan banyak minum air putih, terutamanya kepada pelajar. Ini yang sumber air ni. Ini kesimpulan untuk tajuk bab 12 ini tadi. Dia menceritakan tentang semua tentang kesimpulan bab 12. Baik, itu saja untuk hari ini. Alhamdulillah kita dah habis
untuk subtopik 12.4. Itu sahaja untuk subtopik ataupun pembelajaran kita pada video pada kali ini. Okey, jangan lupa sebelum meninggalkan channel cikgu ni atau video cikgu ni, bolehlah tekan butang like sekiranya anda suka untuk mendengarkan atau belajar dengan cikgu melalui channel Encik Ismah. Sekiranya ada komen yang bermanfaat, nak tambah baik ke, bagi tahu cikgu pakailah kostum, cikgu make up sikit dah cikgu, bagi menarik sikit, contoh kan, boleh tinggalkan komen. Tapi pastikan kalau boleh tinggalkan komen-komen yang bermanfaat, komen-komen yang positif, komen-komen yang baik. Okey, komen-komen yang membina. Nak kritik tapi kritik yang membina. Okey, sebab kita orang Islam, kita orang Melayu, kekalkan adat tu. Okey, sekiranya bermanfaat kepada anda rasa mudah faham, anda rasa seronok, tidak membosankan, minta tolonglah share pada rakan-rakan yang lain. Sebab kata orang, perkara yang baik, ilmu yang bermanfaat, kalau kita kongsikan dengan ramai orang, sebenarnya lebih mudah, lebih banyak lagi ilmu yang kita akan dapat. Tak susah kan sebenarnya nak jadi pelajar yang cemerlang. Senang saja. Saya share benda ilmu yang bermanfaat, insya-Allah Allah Tuhan akan mudahkan kita juga untuk menerima ilmu lain. Okey, dengan lebih mudah. Dan pada yang belum subscribe lagi, minta kerjasama, minta tolong, okey, untuk sokong untuk subscribe channel Encik Ismah ini. Okey. Last but not least, okey. Terima kasih kerana menonton channel cikgu ini, dan sehingga insya-Allah kita berjumpa lagi dalam video ataupun video PDP yang seterusnya. Thank you for listening and watching my video. Remember, geography is fun. Geography is all about us. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan sayonara. Arigato gozaimasu. Bye bye.